So thank you siapa yang join hari ni. Untuk hari ni talk kita akan berkaitan pasal kereta. So before kita mula, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurul Syafiqah, Ika. Saya kerja dekat Micron sekarang. And okay, so speaker jemputan kita pada hari ini adalah Nurul Amalina binti Ramli. Okay, so sebelum kita masuk kepada nayu kita hari ni, kita minta Ama kenalkan diri lah. Macam nama dah cakap tadi, macam asal background duduk mana ke, dekat Malaysia, dekat Jepun berapa lama dah, belajar kat mana, sekarang buat apa Toka. Okay, Ama dipersilakan. Assalamualaikum. Dengar jelas okay. Yes. Nama Amalina tadi. Boleh panggil Amal. Datang Jepun tahun 2015. Dulu belajar under JPA dekat pusat persediaan AAJ. Belajar di Kanazawa University. Bachelor degree dan juga master degree. Kemudian tahun ni bulan 4 baru masuk bekerja dekat Micron kat Hiroshima. Hai. Okay, Kanazawa lah dulu Ya. Yeah. So 6 tahun Kanazawa? 6 tahun Kanazawa. Oh, okay. So kita masuk je lah. Maksudnya sejak masuk tu memang terus ada kereta ke? Masa degree dulu ada kereta, share dengan batchmate. Lepas tu kereta share lah. Lepas tu waktu Yonan tu bawa balik kereta ke Malaysia. Kereta yang baru punya, yang bukan second hand. Menariknya. And then time master beli pula kereta lain sebab kereta time degree tu dah jual. So sekarang masih guna kereta yang time master ni lah. I see. Okay, sebelum kita tanya pasal soalan teknikal, kita selalu tanya soalan kenapa lah. Kenapa at the first place, macam banyak kan pengalaman dengan kereta kan, kereta share ada, kereta bawa balik ke Malaysia ada, kereta sekarang yang beli yang personal punya kereta pun ada. So kenapa dekat Nihon ni beli kereta? Sebab masa tu kat Kanazawa dia macam kat Hiroshima juga kalau tak ada kereta boleh je hidup, tapi macam lebih mudah kalau ada kereta. And then community pun ramai situ, jadi kalau nak gerak pergi mana-mana gathering apa semua senang. Memang community kat situ time tu sampai-sampai pun ada kereta kan. Jadi yang kami datang satu batch pun semua pakat lah kan, kata anjurlah ambil kereta. So macam okay, belilah kereta untuk share. Macam tu. So macam kalau ada kereta senang lah cerita kan. Tapi kalau yang kat bandar-bandar macam dah ada public transport yang lagi mudah ataupun parking je mahal ke apa semua, tengok keadaan lah kan. Kalau kereta tak perlu kat tempat tu, tak perlulah. Betul je kan. Macam better sewa je kalau nak guna kereta kan. Betul-betul. So dia macam selit sikit. Kenapa beli kereta bawa balik Malaysia? So, macam jarang lah dengar. Itulah jarang, selalu je dengar. Tapi macam yang jumpa homono yang bawa balik Malaysia, kereta ke Malaysia ni macam jarang lah jumpa. Sebab tak tahu nak sambung master dan tu. Tahu tapi tak tahu dapat ke tak kan. So macam Ichio target memang nak bawa balik kereta. Tapi tak target pun kereta apa, untuk apa semua kan. Tapi bila bincang dengan family, family pun macam ayah pun nak kereta kan. Jadi macam dah alang-alang tu, prepare lah semua dokumen, prepare cari kereta yang macam mana ayah nak, pergi kedai yang macam cantum punya kereta nak bawa balik kan. So pergilah kedai, so dengan orang kedai juga tengok bajet apa semua. Ini bawa lah balik untuk ayah. Oh, kira present lah ni. Wah. Bukan present. Bukan present. Half-half pun mahal sangat kan. Half-half lah. Pula tu mahal kan. Pula kan cakap pasal mahal ni kan. So macam kalau yang masa share tu obvious lah second hand Yang mana? Yang share masa belajar. Itu second hand. Cukup juga. So sekarang yang personal yang guna kat Nihon pun second hand juga. Second hand juga.
second hand juga. So macam ada dua pengalaman lah, beli kereta second hand dengan beli kereta baru kan. Banyak pengalaman ni. So mahal, kalau ikut harga mestilah yang baru mahal kan. So kalau macam cukur tu berapa? Macam berapa? Kalau dulu pakai kereta apa? General sangat soalan tu. As general kan? Okay. So kita spesifikkan lagi, kita tanya dulu kereta apa dulu beli? Dulu beli kereta, tak sure kalau orang lain biasa ke tak kan, tapi kalau kebanyakan komuniti dia akan guna kereta Honda Fit kan. Kan? Kebanyakannya kan. Tapi kalau perasan sebenarnya kereta Honda Fit dia murah tapi banyak maintenance. Sebab akan selalu kena baiki kan. So bila senpai, sebab waktu kami datang Icinan dulu, senpai guna kereta Honda Fit. So tengoklah, nampaklah walaupun murah, minyak murah apa semua, tapi maintenance dia macam kejap rosak. So kena tukar tu kan. So kira aku macam kata leceh lah kan. So kita orang cari kereta yang macam Fit tapi bukan Fit. tapi bukan Fit. Kereta Mitsubishi Colt. Dia macam Fit lah juga, dia jimat lah juga minyak kan. Tapi tak banyak, lepas tu tak ada banyak keluar masuk bengkel sangat lah. Kecuali untuk tukar syakeng je. So bila dah 4 tahun guna kereta Colt tu, rasa macam dah biasa dengan kereta tu. So master guna kereta Colt juga, tapi Colt Plus. Macam bonet dia besar sikit macam tu lah. Tapi sama lah ni kurang. Terus tapi yang tu personal lah kan, yang sendiri punya kan. Sampai sekarang lah guna Colt. InsyaAllah lah. Okay, Naruto. So kalau macam kita masuk, kalau macam contoh soalan teknikal kan, beli kereta cukur, yang cukur tu beli dekat kedai ke dekat dengan orang? Kan macam ada Malaysian best, kadang beli dengan orang, kadang beli kat kedai kan. Yang Amar beli macam mana? Waktu degree beli auction. Berani kan beli auction. Auction dekat kedai? Memang, tak, auction Yahoo Oku tu. Oh, dekat internet tu? Tu tak tahulah kerja. Tak, tu nanti. Lepas tu yang time master ni beli kat kedai. Tapi kedai cukup lah. Kedai cukup lah. Menarik ni Yahoo Auction ni. Macam mana boleh buat kan? Beli kat auction tu. Itu sebab senpai ada cuba bagi nasihat ke, ataupun memang korang satu batch macam okay decide boleh ke auction ni? Sebab baru datang, tak tahu apa kan. Tapi waktu beli tu macam cari internet tu kan. Internet, lepas tu tengok macam dekat Yahoo Oku ada satu kereta yang memang kita orang nak kan. Lepas tu macam within budget. Tapi yang bahayanya Yahoo Oku ni kita kena selalu tengok kan, sebab nanti ada orang bidding harga lain pula. Lepas tu cepat je naik. Lepas tu rasanya waktu tu, sebab tu memang kereta yang kami nak, spek dia semua memang ikut apa yang kita orang nak. So macam terus bid yang final punya harga. So terus dapat lah kan? Terus dapat lah. Dapat. Sebab kereta share, jadi walaupun harga yang paling tinggi pun rasa macam still Ikeru lagi. Begitulah. Boleh tahu ke berapa harga dia masa tu beli? Kalau macam mungkin ada orang yang tengah macam ada yang pendengar hari ni yang macam tengah consider kan, aku kumpul duit berapa kan. So kalau macam contohlah, sebab saya tak pernah ada pengalaman beli dekat Yahoo Auction. So berapa yang untuk kereta tu lah, kereta tu? Data cukup bawah Sanjumang. Tapi yang tu yang kami dapat Nijusang kan, lebih kurang lah. Bawah Nijugok kalau tak silap. Nijusang. Nijusang, Nijuyong macam tu. So tadi ada cakap pasal spek yang korang nak kan. Apa yang macam benda-benda yang kita patut tengok untuk beli kereta ni, macam selain harga lah, harga of course kita akan tengok kan. So macam apa lagi kriteria kereta tu yang kita patut tengok? Kalau dekat online, dia akan letak dua harga. Satu harga kereta, satu harga total. Kalau harga total tu, mesti sebab dia dah masuk benda lain kan. Macam harga baiki kereta ke, harga syakeng ke. Itu harga total. So kalau kita tengok online yang harga total je tak kereta lagi,
dia ada harga kereta saja, hontai je kan. So maksudnya dia akan buatkan, sama ada dia akan buatkan syariah untuk kita, maknanya ada lagi lah, duit akan tambah lagi. So kalau harga total tu kita tengok dia dah termasuk sekali dengan syariah. So macam yang waktu tu spek yang Bash sekali bincang, apalah, syariah of course, nak ada syariah. Lepas tu nak ada, waktu tu sebab Kanazawa Keko Yuki tebal, so nak ada tayar Fuyu. So nak ada ETC, apa lagi tu? Maksudnya yang tu kot main dia kan. ETC sebab kita orang selalu berjalan. So memang kalau boleh nak ada ETC lah. Tengok apa macam mileage tukar. So mileage pun ya. Nak tengok kereta tu tahun berapa. Nak tengok kalau lama sangat pun tak ni kan. Tapi itu bergantung pada orang lah. Spek apa yang orang tu nak. Mileage pun boleh masuk dalam kategori yang termasuk poin-poin yang kita kena tengok lah waktu nak beli kereta kan. Tapi kalau contoh dekat Yahoo Auction kan, kita dah bid kan, kita dah confirm beli kan, maksudnya tak ada test drive ke, maksudnya kita tak dapat tengok macam design ni, keadaan kereta tu macam mana kan. So macam masa tu gamble ke macam tu memang gamble lah. Waktu beli tu memang gamble. Bila fikir macam berani pergi Yahoo aku, tapi macam memang gamble lah tu. Tapi Alhamdulillah masa dapat tu okey je lah semua condition. Alhamdulillah okey. Alhamdulillah okey lah tu. Sebab tengok review juga kedai tu punya review macam mana kan. So dia tengok okey, macam okey lah kan. Tapi bila fikir balik macam bahaya lah sebenarnya kalau beli dekat Yahoo aku. Kan banyak kan dia punya tu. Kalau macam kalau pergi kedai pun sama. Kalau kedai yang sekarang punya kereta ni sama je lah. Maksudnya kedai cukur apa? Maksudnya Autobags ada ke cukur? Kedai yang macam tu, itu macam kira kedai-kedai bengkel kan. Macam Yellowhead, Autobags, kedai bengkel. Tak pernah beli kat kedai yang bengkel macam tu. Yang kereta yang master ni pun cari online. Lepas tu jumpa spek yang nak tu semua. Tapi dia dekat Saitama pula waktu tu kan. Tapi kebetulan waktu tu memang nak pergi untuk interview sekolah. Jadi macam singgah lah. So singgah masa tu bawa half daripada duit kereta tu. Sebab memang nak. Memang nak lah. So bawa duit half, pergi tengoklah kereta tu kan. Tengok, lepas tu waktu tu orang tu kata harga dia lain. Tu macam bila pergi dia kata harga tu jadi lagi mahal kan. So masa tu lah macam boleh pula kan buat tawar-menawar kan. Bila fikir macam berani pula nego pasal kereta kan. Tapi bila cakap tu macam sebab dia pun nak jual kereta tu. So nego-nego dapatlah harga yang kita nak. Lepas tu bila cakap saya bawa half duit tu lagi dah dia tahu kan kita memang betul-betul nak beli. So memang dia lock terus lah kereta tu untuk kita macam tu. Kalau macam tu kereta tu bawa balik sendiri ke dia tolong hantar? Bawa balik sendiri. Sendiri lah. Habis yang kalau yang Yahoo Auction tu dia tolong hantar? Tak juga, ambil sendiri juga. Sebab masa tu pun kebetulan memang nak pergi ke tempat tu. Maksudnya kalau minta dia hantar ada charge lain kan. Charge perjalanan dia semua tu kan yang kita kena tanggung kan. Okay, so kita dah cakap pasal cukur punya kereta, saya punya kereta. Kereta baru pula. Kereta baru beli kat kedai macam mana? Cari yang memang macam tu, kedai kalau Honda. Nissan macam tu lah. Betul. Susah tak dia punya macam dokumen dia? Dokumen nak beli, yang penting ada duit lah. Yang tu confirm. Bila ada duit, semua orang tu akan lancarkan lah. Sebab memang cantul kat kedai kan. Kita pergi kedai, cakap nak kereta apa, tengok spek apa semua. Dan sebab kereta baru, jadi dia buat ikut specification yang kita nak. Macam kat Malaysia tak perlu pun ETC kan. So kat Malaysia map GPS tak boleh guna pun. So macam benda-benda macam tu kita cakap tak payah letak. Tapi kita nak apa kan? Kita nak kapet macam mana apa semua. Yang tu masa sodang tu kita minta dengan Yosang yang macam ni boleh ke apa yang tak boleh ke dia sendiri yang adjustkan untuk kita. Dan dokumen lain semua orang tu yang akan settlekan.
Oh, disettlekan lah. Hmm. Tapi confirm lah harga dia macam mahal 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 lah. berdouble-double. Double sangat tak daripada syukur yang pernah beli? Double-double. Ya. Berdouble-double. Triple? Quadruple? Berapa lah? Macam nak yoso je lah. Macam nak harga Berapa? baru. Harga baru tu apa? Yombai? Gobai? Daitai. Daitai. Berapa lah? Sekejap Oh, tak apa je kalau tak boleh nak umur rasa sekarang okey je. Kita just nak tahu tapi okey je tak tahu pun tak apa. So kalau macam ada orang yang tanya soalan boleh tanya soalan. Okey, jap ada soalan. Saya lupa. Kejap apa dah? Ada soalan tak? Jadi ada orang tanya macam mana masa yang share kereta tu decide siapa yang jadi tuan main kereta, sebab kalau tuan main kereta kan kena letakkan nama kereta kan. Macam mana decide ke korang macam okey lah kita lantik je lah orang ni, letak je lah nama. Waktu tu siapa yang ada lesen? Siapa ada lesen. Kalau orang tak ada lesen tak boleh beli kereta? Boleh, tapi waktu tu kami decide macam tu. Siapa yang bawa tu lah yang tuan ni kan. Nama kereta atas orang tu lah. Nah. Tapi boleh je nak beli kereta tanpa ada lesen dekat Jepun. Oh, boleh je. Naruto. Tapi tak boleh bawa lah, just beli je lah. Maksudnya kalau kita nak bawa, dia jadi macam man besar lah. Kita beli kereta, orang lain drive kan. Betul juga kan. Tapi so maksudnya kalau nak bawa balik kereta ke Malaysia tu boleh je lah beli tanpa lesen. Itu tak pasti. Sebab kalau nak lepas immigration Malaysia kan, rasa macam dia akan minta lesen. Tapi tu pun tak pasti juga. Yang nak masuk Malaysia tu kena confirm lah. Yang tu tak ingat dulu macam mana. Okay. Ada proses beli kereta baru tadi Amal dah cakap kan. Dia uruskan kan. Kita cakap je kita nak spare apa kan. Just Kininaru, susah tak prosedur nak bawa balik Malaysia? Nak bawa balik kereta ke Malaysia tu? Nak bawa balik kereta ke Malaysia ada banyak cara sebenarnya. Tapi yang nak mudah, itulah kalau kita boleh sediakan duit dan nak mudah, kita guna ejen lah. Itu cara yang paling mudah. Kita just bayar je. Dan orang tu akan settlekan daripada port dekat Nihon sampailah kita sampai ke rumah kat Malaysia. Itu cara paling mudah. Sebulan lebih, sebulan 2 bulan lebih. Depends on kapal yang ada lah. Kapal untuk bawa kereta ke Malaysia kan. Atau kalau nak buat sendiri pun boleh. Tapi kita kena macam A to Z memang kita kena handle lah dokumen. Lepas tu kena naik turun pergi tempat immigration Nihon, immigration Malaysia kan. Nak pasport Malaysia apa semua tu kita boleh je nak handle sendiri kan. Tapi kena memang dari awal lah. Dari awal sediakan dokumen semua. Semua kita kena buat sendiri. Kalau yang tu lagi murah sebab kita tak guna orang tengah kan. Tapi cukai-cukai apa semua tu still sama je rasanya. So Ayama guna ejen lah? Guna ejen lah. So saya pernah dengar lah yang macam orang cakap kalau beli kereta kat Malaysia, dekat Nihon ni, kalau bawa balik ke Malaysia, harga tu double. Maksudnya shipping, tax semua tu harga sama je macam harga kereta. Macam ni. Macam tu ke? Mahal dia? Faham ke? Macam faham. Sama ke harga dia? Yang pasti kalau guna AP, kan kita ada AP kan kalau student ataupun ni kan. Dekat Nihon kita ada AP yang tu daitai lah kan, bukannya exact numbers, tapi rasanya daitai cukai kalau guna AP tu cukai dia jadi half. Tapi saya sendiri pun tak tahu exact numbers lah kan. Tapi yang cost dari Nihon apa semua tu yang mahalnya ikut harga kereta adalah masa nak masuk Malaysia tu nanti. Nak shipping apa semua rasanya standard harga kapal. Macam harga kargo barang. Macam harga kargo barang. So sebab tu ada certain orang yang nak hantar
kereta sekali dengan orang ramai kan. Dia tanya lagi orang lain siapa yang nak bawa balik kereta sekali kan. So masuk satu kargo macam tu kan. Oh. So yang mahal ikut harga kereta sebenarnya adalah waktu cukai dekat Malaysia tu nanti. Oh, Sebab sebab nak masuk Malaysia dia akan tengok harga Nihon punya kereta kan. So kat situlah yang mahal. Cuinya kalau ikut senpai, sebab tanya senpai juga dulu, dia just cui yang cukai itulah nanti yang akan mahal. Yang kos apa semua tu macam masih boleh lagi kan. Mada-mada ikirulah. Tapi So, kalau nak bawa Aziz, balik ke Malaysia, kena tengok jenis kereta yang kita nak. Sebab cukai tu depends on harga kereta yang dekat sini. Maksudnya Dan kalau ada sorry. Teruskan. Dan ada rasanya ada syarat baru kan, kata kereta tu kena kereta yang paling baru 5 tahun. 5 tahun ke yang the latest. 5 tahun latest punya kereta. Kalau kereta yang lama tak boleh bawa kan. Itu pun antara sebabnya lah. Sebab bila nak masuk Malaysia pun cukai dia depends on harga kereta dan juga tahun kereta tu. Okay. Maksudnya apply masa Amar tak ada lagi lah yang rules baru yang 5 tahun ada tu. dah. Oh, ada dah. Okay. So macam Daitai kena sediakan harga macam harga kereta jugalah. Banyak Daitai yang orang maksudkan Nibai tu mungkin yang tu lah kot kan. Harga kereta kat Nihon, lepas tu harga yang sama juga kat Malaysia punya cukai. Sebab tu jadi Nibai. Mungkin lah kot yang tu kot. Mahal juga kan nak bawa balik kereta ni. Okay. Okay, kita dah cerita pasal macam mana beli kat kereta, beli macam mana semua tu kan. Oh, lepas tu untuk kalau beli kereta baru, Amar bayar sekaligus ke boleh minta loan? Ke macam mana? Tak pernah guna loan, tapi tak bayar juga sekaligus. Okay. Macam yang first kereta Yahoo Oku tu yang bayar sekaligus lah sebab dah terus bid yang harga paling mahal kan. Kemudian harga yang waktu master ni bayar half, waktu pergi tu half, kemudian ambil kereta half. Kalau kereta baru yang bawa balik Malaysia tu pula, mula-mula pergi tu bayar tak sampai half tapi bayar sikit dulu kan. Kata memang kita nak kan. Tak ingat lah berapa, 1/3 gitu je kot kan. Tak sampai half pun. Kemudian bila dah siap kereta tu baru bagi lagi bayar full lah. Tapi tak guna loan. Ataupun rasanya ada beberapa kali perjumpaan dengan orang tu. So masa tu setiap kali jumpa bayar sikit-sikit macam tu lah. So kita bawa bayar duit sendiri sikit-sikit macam tu lah. Tapi tak adalah guna loan yang macam dekat orang Malaysia selalu buat loan kereta. Tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman guna loan lagi. Okay. Nas, dia tanya, apa dokumen yang perlu prepare untuk beli kereta kat Nihon? Tak tahulah ni baai untuk cukur ataupun baru. So kalau yang Amar rasa yang memang Kihon kena ada, basic dokumen yang kena ada. Basic benda basic rasanya Jumihyo sebab dia nak tengok plate number kereta nanti nak daftar atas camp mana kan. Jumihyo. Income sebab dokumen lain semua ada dekat orang tu. So bawa income, Jumihyo dengan duit permula sikit lah kan kalau kita kata memang nak kereta tu. Lepas tu just sign income, letak nama apa semua. Rasanya cukup je kot kan. Kalau sebab memang paling basic punya dokumen lah. Jumihyo, income dengan duit sikit. Itu pun macam untuk kereta baru pun sama juga baik macam tu. Kereta baru pun sama rasanya. Jumihyo, income dengan duit sikit. Lesen kalau ada lah. Kalau tak ada pun tak apa. Senang je lah maksudnya nak beli kereta dekat kedai ni kan. So saya beli kereta saya beli kereta dengan orang, so tak tahulah macam ni prosedur kalau beli kat kedai macam mana kan. Sebab kalau orang settle dengan orang je lah kan, just tukar nama sendiri. Settle dengan orang sebab nak tukar nama tu yang jadi banyak dokumen kan, kena pergi balai polis lah apa semua kan. So, yang jadi banyak. Tapi kalau beli dekat kedai, plate semua tu dia settlekan. So bagi Jumihyo dia pun dah cukup dah. Punya yang lain tu, dokumen lain semua dia akan settlekan.
Maksudnya orang kedai tu akan uruskan juga kita punya daftar parking semua tu ke? Oh, menarik. Daftar Senang. parking Macam Daftar macam parking. kalau macam saya, Rasanya daftar parking kita kena buat kan. Cuma kita number buat plate juga. tu lah yang dia akan settlekan. Daftar parking rasanya kita kena buat lagi. So kita kena pergi pada polis untuk daftar parking, dapatkan benda tu baru kita minta tolong orang tu tukar nama kereta tu kepada nama kita macam tu kot Okay. So dia punya dokumen tak susah pun untuk siapa yang nak beli kereta. Pergi je kedai, insyaAllah senang. InsyaAllah senang je nak uruskan. Okay, lepas tu kita cerita pasal beli-beli. Okay, kita cerita pasal maintenance. Maintenance dulu ke Syaken dulu? Cerita pasal apa dulu? Okay, kita cerita pasal maintenance dulu kan. Susah tak macam ni? Maintenance contoh apa yang kita kena buat periodically, yang kita kena buat macam setiap bulan ke, setiap tahun ke, yang kita kena buat kalau ada kereta ni. Kalau tempat Yuki Guni yang ada Yuki, tayar lah. Tu tayar kena cara jaga tayar kan. Sebab tayar takkanlah nak beli selalu kan. So, kalau pandai jaga tayar, boleh guna lama. Apa lagi teki-teki rasanya tak sangat. Syaken pun 2 tahun sekali. Hokkeng kalau bayar lamsam, so tak adalah yang bulan-bulan. Tapi kalau nak bayar bulan-bulan pun boleh je. Hokkeng. Apa lagi? Tukar minyak. Minyak hitam ikut ni lah. Ikut maintenance punya tarikh kan. Sebab Syaken 2 tahun sekali. So setahun sekali tu akan ada, kalau dia ikut bengkel kan. Kalau yang saya selalu pergi Autoback, lepas tahun ada maintenance dia. Kat situ dia akan check semula kan. Jadi kalau ikut teki-teki rasanya tak banyak sangat. Cuma ikut apa yang bengkel kata pergi. Ni dah sampai mileage macam ni. Tu pergilah. Nak tukar bukan minyak hitam ke, tukar bateri ke apa kan. Okay. So tu macam kalau macam paling kena sediakan duit macam Syaken 2 tahun sekali. Hokkeng macam mana? Hokkeng setahun sekali. Hokkeng setahun sekali. Hokkeng setahun sekali bayar. Okay. Bayar, renew. Hokkeng setahun sekali So kalau just dah masuk pasal Hokkeng ni, macam mana kan Hokkeng dia macam Hokkeng untuk dia cover untuk orang yang driver kan kalau Hokkeng ni. Hokkeng pun dia ada banyak jenis. Tapi saya memang ambil yang paling murah. Yang memang Taite lah orang kata kan. Maknanya akan jaga IT punya apa-apa barang lah. Kalau kereta kalau pagar orang ke kita terlanggar kan. Kalau basikal orang ke terlanggar. Mostly Hokkeng yang saya pilih akan cover IT punya kerosakan. Kereta punya kerosakan saya tak ambil. Tapi yang defaultnya Hokkeng, default dia adalah ada default dia harga berapa semua kan. Dan dia akan cover pemandu dan penumpang. Tapi rosak kereta dia ada pilihan kan, macam optional. Itu saya tak ambil. Sebab kereta kita kan macam tak apa lagi kan. Kalau kereta orang tu yang kita kena bayar lebih kan. Tu kita letak Hokkeng. Yang melibatkan nyawa dia akan cover lah. So melibatkan nyawa dia akan cover. Okay. Apa kalau Hokkeng macam banyak kan? Macam kalau search dekat internet tu banyak. So Amar guna Hokkeng apa? Nama Hokkeng. First masa degree guna Sony Sompo. Kemudian yang kereta nak bawa balik Malaysia tu pun kena ada Hokkeng walaupun sekejap je kan. Walaupun kalau kita tak guna kat Nihon sekali pun dia kena ada Hokkeng. Sebab itu antara syarat untuk bawa balik Malaysia. Nak lepas port tu dia akan minta mana Hokkeng, mana Syaken, mana apa semua kan. So kalau misalnya kita beli 3 bulan, tak boleh 3 bulan. Paling lama 7 ke 9 bulan yang kena ada kat Nihon. So 7 ke 9 bulan tu lah Hokkengnya. So bayar untuk 7 ke 9 bulan punya Hokkeng. Rasanya yang tu tak ingat Hokkeng Kaisha apa, tapi memang paling murah lah yang tu. Sebab memang kereta tu memang nak bawa ke Malaysia, so tak guna sangat kat sini kan. Kemudian yang master punya kereta ni sekarang Mitsui punya Hokkeng.
Kenapa Mesti jurusan. tukar? Kenapa tukar? Kenapa tukar? Sebab nak murah. Oh, mid-seat lagi murah ke? Bukan, ni macam kalau kita kan yang degree guna 4 tahun. Of course ada macam-macam jadi kan. So setiap kali jadi tu akan naik. Dia ikut mileage pun naik. Dia ikut joking kereta tu juga. Kalau kereta ni jalan jauh, cover dia pun banyak. Macam tu. So tak nak jadi mahal, buatlah. Macam lain. buat account baru macam tu lah. Macam tu lah. Naruhodo. Tak tahulah tu baik ke tak kan. Suka. Sebabnya kan kalau macam tukar nama dekat Hokkien tu, tukar kereta je, dia lagi murah daripada kita start over harga yang baru. Tukar kereta lagi murah kan? Tak tahulah. Kalau kereta tu lagi macam lagi teruk. Lagi okey daripada kereta yang lama, mungkin akan lagi murah lah. Naruhodo. So, dia ikut jokin kereta kan. Kereta tu kalau kereta lama, mileage pun banyak. Lepas tu dia ikut jokin lesen kita juga kan. Kalau budak ni masih baru punya lesen ataupun masih muda, so, macam dia akan mahal lah. Dia ada banyak jokin dia. Okay. I see. So benda yang kena bayar adalah Shaken dengan Hokkien dia kan. Kalau Shaken 2 tahun sekali Shaken ada benda yang kena urus. Kalau Shaken kita buat kat kedai kan. Shaken pun saya pernah buat sendiri ada, minta orang ada, buat kat kedai pun ada. Oh, banyak pengalaman ni. Dan yang paling murah adalah kita buat sendiri. Of course lah kan. Kita buat sendiri yang paling murah sebenarnya. Bawah gomang pun boleh dapat kalau Shaken kita buat sendiri. Buat sendiri as in maksudnya kita pergi kat mana untuk buat sendiri? Kita pergi dekat nama tempat tu, kalau kat Hiroshima, apa nama tempat tu je, tempat yang sama tukar nama kereta. Oh, kat situ. Tempat yang sama. Something. Tak ingat. Dia kanji tu. Kanjerin ke JU ke tak tahulah apa. Tapi tak ingat nama dia, tak ingat. Tapi tempat yang sama. Dia macam Transportation Bureau, something like that. So. Dekat situ lah. Cuma kalau buat sendiri kita kena tahu from A to Z lah kan. Macam apa A apa Z? Macam Shaken ni kita nak tengok condition kereta kan. So kita kena tahu dulu kereta kita ni apa yang rosak, apa yang kena tukar. Benda tu lah yang kalau orang tak tahu, dia pergi tempat tu, lepas tu tak lepas kan. Bila tak lepas, within hari yang sama kalau dapat baiki boleh teruskan. Kalau tak, kena start over. Itu dia punya disadvantage lah kan. Pro and cons kan. Kalau cons ni tu lain. Kalau kita terus hantar bengkel, dia dah boleh check terus kan. Kereta ni rosak kat mana apa semua. So dia baiki, dia bagi semua dekat kita. Dia baiki dulu and then bawa pergi sana, terus dapat tukar macam tu. So itu nampak mudah lah kan. Tapi kalau nak yang murah buat sendiri dan rasa kereta kita tu masih elok, boleh je buat sendiri. Macam teruskan Han buat sendiri. Rasanya waktu buat sendiri dulu tak banyak kena tukar, cuma lampu dekat plate je. Lampu kat plate tu tak nyala kan. Yang tu pun termasuk dalam Shaken punya point. So kena tukar lah. Kalau benda yang tak masuk dalam inspection tu, kita tak tukar. Selagi masih guna lagi macam tu lah. So memang kena memang kena tahu dia punya each point apa yang dia check tu lah. Adalah list tu dekat internet. Ada rasanya. Ada rasanya. Ada lah kan. Sebab waktu pergi tu inspection tu pun dia macam ada checkpoint. So memang kalau orang tahu dia boleh buat sendiri. Mula-mula pergi check exhaust kan. Lepas tu pergi depan check wiper, check lampu apa semua. Lepas tu pergi lagi dia check brake. Sampai adalah kan dia ada checkpoint dia. Lepas checkpoint tu semua settle lah kita punya Shaken. Sebab masa buat tu macam macam ni kan. Macam boleh je buat macam tu. Sebab kita tak tahu je. Sebab dekat Kanazawa dulu, dia punya tempat nak buat Shaken tu, orang boleh lalu tepi tu nak tengok kereta kita tengah lalu kat mana. So masa pergi buat sendiri tu, orang kawan tu je lah yang drive buat kan. Yang lain semua lalu tepi tu tengok kat exhaust, okey lepas, kat sini lepas tu. So macam
boleh je lah nak buat sendiri. Oh, sungguhnya dia macam adalah risk dia kan kalau nak buat Tapi ada sendiri lah risk dia. ketak tu. Sebab ada je kes yang kereta orang tak lepas. Ada dekat mana, dekat brake kan, tak lepas kan. Adalah certain point tak ingat lah mana. So bila tak lepas tu, dan perasan tak dekat keliling tu, keliling tempat apa, Bure tu tak tahulah nama dia apa. Dekat keliling tu akan ada banyak bengkel. Sebab dia macam tu lah. Kalau ada yang tak lepas, senang kan, kereta terus pergi bengkel, baiki, balik senda, buat balik. Tapi kena bayar lah kan. Kalau setiap kali pergi bengkel tu kena bayar, dia betulkan. Kena bayar. Betul kan? Dan sebab masa singkat kan, kita nak kejar hari yang sama. So kita tak dapat nak compare dengan bengkel lain. Macam kalau kita pergi, contohlah kita nak buat Syakian, okay, kita pergi Autobag, dia bagi Hachimang. So kita pergi Yellowhead, dia bagi Gomang. Kita boleh compare lagi kan. Tapi kalau hari kejadian tu, ada yang tak kena, pergi bengkel ni, so kita tak payah nak compare bengkel lain kan. So ada kemungkinan kita kena bayar lebih. So macam banyak pro and cons juga lah kan kalau nak buat pun. So kalau sayang duit, buatlah sendiri. Tapi adalah dia punya tu kan. Naruhodo menarik lah sebab tak pernah terfikir untuk buat sendiri sebab macam leceh kan. Sebab kalau cari kedai, kita hantar tunggu sejam. Kalau kadang separuh hari pun paling lama, dah siap kan. Terus apa dia check, dia betulkan semua. Okay. Dan yang bagusnya kalau buat sendiri, kita terus dapat kereta kita lah. Kita terus dapat kereta kita terus dapat Syakian, semua settle. Macam Syakian pun dapat hari yang sama? Syakian pun dapat hari yang sama. Kalau bengkel, kita tinggalkan kereta dulu kan. Lepas tu kadang dapat kereta tapi Syakian tak dapat lagi. Tapi kalau buat sini dapat semua terus pada hari yang sama. Kalau dapat settle hari yang sama. Okay, kalau dapat ada disclaimer kalau tak ada masalah boleh lah kan. Boleh lah. Okay, menaruh. So kalau Syakian kereta sekarang berapa? Boleh tanya tak berapa Syakian? Setakat ni buat Syakian 6 tahun punya Syakian tak sampai Jumang. Tak lebih Jumang lah. Itu dah termasuk betulkan parts semua? Setakat ni lah. Alhamdulillah masih bawah Jumang. Tapi ni kereta ni pun baru Syakian rasanya paling-paling Hachimang itu kena. Hachimang. Murah agak lah. Hachimang kalau Micron guna cafeteria plan tu dia bayar Gomang kan. So sebenarnya kita bayar Samang je lah. Kalau Micron dapat cover dah kan. Micron cover. Kalau Hokkien berapa? Hokkien pun sebenarnya yang personally kan, saya cari yang murah memang nak bawah Jumang. Sebab tu lah tukar-tukar kan. Sebab memang nak bawah Jumang. Saya setakat ni pun Hokkien pun bawah Jumang yang saya cari. So kalau point is kalau nak ada kereta Syakian 2 tahun Hachimang Bawa Jumang lah. Bawa Jumang lah. Letak Jumang lah senang. Okay lah Jumang. Okay. So kalau Hokkien setahun sekali Jumang. Okay macam tu lah. So selain tu maintenance macam tukar minyak, tukar yang tu lain-lain kan. Itu lain-lain lah. So kalau macam pernah tak kereta yang rosak teruk sangat tiba-tiba, macam tiba-tiba kena keluar duit banyak, bukan waktu Syakian lah ataupun Hokkien. Sekarang tiba-tiba kereta ni mahal kan. Nak baiki ni sama harga dengan kereta ni. So macam sekarang fikir just nak, sebab Syakian pun baru buat tahun ni, so macam semua orang kata beli je lah kan kereta baru kan. Sebab sebenarnya codoh kereta ni memang beli untuk habis masa terus habis balik, memang habis baik Shobun habis macam tu lah kan. Tapi sebab sambung kerja, so sambung guna kereta ni, Syakian pun sambung, tiba-tiba rosak. Rasa macam at least nak habiskan setahun punya Syakian dulu kan, baru tukar kereta lain. Dia boleh bertahan lah sampai setahun tu? Boleh je. Boleh je lah. Dia boleh je gerak. Dia dia bukannya rosak dalam, dia bukan rosak dalaman, bukan dia rosak enjin. Macam dia boleh je gerak. Brake pun okey je, cuma apa? Steering sensor je rosak. Sensor tu yang jadi mahal.
Brake, engine pun semua okey je. Oh. Okay, macam Dan kalau Shakeng sensor, sebab dia sensor kan, Shakeng tak lepas. So bila pergi bengkel dia kata Shakeng tak lepas, tapi dia tengok Shakeng macam baru buat kan, macam boleh lah lagi. Macam orang bengkel pun kata okey je, macam okey lah. Sebab dia tak efek benda lain pun. Okay, sebabnya boleh bertahan lah. So ada tak selain tu macam kerosakan yang macam kena betulkan juga? Macam tiba-tiba macam dah macam before this ke apa ke? Before this rasanya ya memang kena betulkan bateri lah kan. Sebab kalau bateri tak gerak kan kereta. Memang bateri lah. Bateri pun kalau perasan sebenarnya dia ada banyak jenis. Dia ada, dan dia termasuk Hokeng untuk bateri. Oh. Bateri pun ada Hokeng. Ada Hokeng juga. Okay. So kalau nak beli bateri tengoklah kan, kereta ni kita nak guna berapa lama. Nak guna 3 tahun, ambil lah bateri yang boleh guna, yang power ke kan. Boleh. Tapi bateri memang tu pun antara teki-teki kena tengok kan. Biasanya kalau apa tukar minyak ke apa dia akan check sekali kan, tankan sekali. Kalau pergi bengkel minta je nak tankan kereta kan, Anzen tankan, dia akan tengok semua. So apa yang kena tukar tu dia akan buatkan lah kan. Okay. Okay, maintenance. So banyak juga. So kalau in conclusion untuk pasal duit ni, Amar rasa ada kereta ni guna banyak duit ke tak? Personally lah, dia macam banyak betul guna duit kereta ni. Ke tak? Personally kalau kereta tu in a good condition, tak banyak lah pakai duit. Yang macam kan, macam dia boleh gerak, macam tak perlu keluar masuk bengkel sangat, okey je. Sebab Shakeng, Hokeng, terus duit parking, apa tu semua benda yang memang perlu. Bukan macam kehendak lah kan. Dia macam memang perlu, memang kena ada. So dan benda tu pun macam Shakeng 2 tahun sekali, Hokeng pun setahun sekali kan. Tu pun kita boleh pilih lagi kan, Hokeng nak yang macam mana, nak full cover ataupun memang untuk IT saja kan. So personally tak rasa terbeban lagi lah setakat ni kalau guna kereta. Sebab memang guna. Betul. Kalau orang tak guna, lepas tu keluar duit saja untuk kereta, tu yang rasa terbeban rasanya. Betul. Okay. Kita pun nak masuk masuk Fuyu dah soro-soro nak turun salji kan. So mestilah Amar pun ada tayar Fuyu kan. Hiroshima turun salji Turun tahun lepas, tahun ni. Awal tahun tu turun lah bulan 1 tu. Bulan 1 Tebal tau juga. Ada hari yang dia kadang semorok lah, tapi setengah hari dah cair lah. Tapi kalau macam pergi kerja tu adalah juga. Tapi sebab sini banyak sakan, so macam memang kena tukar juga kan tayar. Bahaya. Dia licin kat sini. So kalau macam tu tayar Fuyu memang beli dah ada tayar Fuyu lah kereta sekarang. Kita sekarang tak serik kan guna Yahoo Oku juga beli tayar. Tapi sebab masa tu tak tahulah sendiri yang salah faham atau memang harga dia macam tu kan. Sebab masa tengok harga macam macam murah, terus tekan ke terus back in tau. So mungkin orang tu pun terkejut, dia pun hantar je kot kan. Tak tahulah betul ke tak harga tu, tapi dapat 4 tayar ni 20 sen. Okay, mahal. Murahnya. Murah kan. Macam bila orang lain kata kat kedai pun sampai ada yang sampai mang kan. Dia dapat 4 tayar 20 sen. Yahoo aku. Tapi betul lah dapat? Betul? Betul lah dapat. Betul lah size tu. Betul lah. Murahnya. Itulah bila fikir macam kita ke yang tersilap tekan kan. Betul ke harga ni kan. Tapi sebab kan. Tapi tayar tu tayar yang ada Hoiru sekali ke? Yang ada rim? Yang ada rim sekali apa semua. Memang murah. Memang tengok terus tekan, terus back in kan. Lepas tu sampai kat rumah macam. Lepas tu bila tengok lagi betul lah Rokusen macam. Rokusen 4 biji. Bunga dia okey lah. Tayar baru lah. Second hand tapi masih baru. Wow, second hand ke? Tapi murahnya. Cantik lagi. Tapi yang orang kawan-kawan before ni bukanlah beli, masa buat Shakeng terus tanya nak tayar Fuyu
ada yang beli dekat bengkel apa semua tu, dia akan carikan yang untuk kereta tu kan. Sebab kita kena, yang bahayanya kalau beli online kita tak tahu tayar tu betul ke untuk kereta ni, saiz dia sama ke tak apa semua kan. So macam itu kena curi lah. Yang bahayanya kat situ. Kalau pergi bengkel dia boleh tengokkan terus kan, oh kereta ni tayar kan. Lagi senang kan. Kalau cari kat kedai mahal lagi lah kan daripada kat internet. Kalau cari kat internet. Okay. So kalau tayar Fuyu tu simpan kat mana? Maksudnya sekarang kalau contoh kalau guna tayar Futsu kan. Sekarang guna tayar Natsu, suruh-suruh kena tukar juga ni. Tayar Fuyu ada dekat beranda, cantul tutup lah. Dia jangan kasi kena panas kan apa semua. Kena simpan dekat beranda, okey je lah untuk simpan kat beranda. Untuk cover cantul je lah. Belilah cover. Daiso punya cover gurai pun jadilah. Oh yang tu sebiji tu yang warna kelabu. Ada yang sebiji, ada yang macam rak. Ni beli yang terus 4 ni. Oh yang sekaligus tu lah. Senang je lah nak simpan nak. Okay. Okay, ada orang ada soalan. Okay. Kalau jual okay. Tak ada soalan. Okay. So kalau macam apa ya? Kan nak jaga kereta kan? Kalau Amar pernah rasa yang share dengan yang persedia punya kereta kan? Kalau macam share ni macam rasa susah tak nak jaga? Mungkin susah tu juga. Macam orang kalau share ni macam banyak kepala kan? Maksudnya siapa yang nak jaga kereta tu tukar. So kalau Amar rasa kereta yang seorang ke yang share yang lagi senang nak jaga? Yang terjaga? Ke sama je? Dia depends on orang ke kan? Tapi Alhamdulillah batchmate okay semua. Dan kita orang asing, lelaki perempuan. Lelaki kita lain, perempuan kita lain. Yang perempuan pun 3 orang je. Dan 3 orang tu 2 orang je yang ada lesen. So nama atas nama saya, nama kereta. So apa-apa pasal kereta, just serah aku je lah kat diorang kan. Oh ni kena bayar Syazira datang kan, masuklah bagi 3 macam tu. Oh Syazir pun ada setahun sekali. Lupa itulah tu. Lupa pula kan Syazir. Syazir ada. Syazir apa dalam bahasa Inggeris? Tax kereta. Road tax kan lah. Macam road tax lah kot kan. So kalau road tax berapa Amar kena bayar? Road tax Samang Futsusha Samang, Keisha Sanzen. Banyak yang beza. Beza gila. Itulah tu. So, okay, masuk dalam list yang kita kena keluarkan duit. Siapa yang nak beli kereta, so ada Syazir juga. Tu beza dia untuk. So tapi Amar tak ada pengalaman beli Keisha lah kan? Ada tapi pernah tolong orang beli Keisha. Oh sama ke dia punya dokumen dia? Beli kereta sama. Oh sama je. Cara beli kereta sama. Cuma itulah banyak yang murah lah. Keisha sebab dia Keisha kan. Satu benda Keisha sisi rendah. So Syazir murah macam tadi, beza Samang dengan Sanzen. Syaken ikut condition kereta, tak boleh nak kata murah juga. Minyak murah. Minyak Tashka murah. Murah. Hokkien pun mungkin murah. Tu tak tahu sebab tak pernah ni. Rasa Hokkien pun murah. Hokkien pun murah kan. Baru perasan tayar tahun berapa? Tayar yang murah tadi tu berapa? Tahun berapa? Dia tak lama pun. Sebab tengok juga kan, letak juga filter juga kan dekat auction tu. So tayar tu rasanya tak lama waktu beli tu. Kira agak baru lah, sebab tu macam terkejut kan. Sebab tu macam terus bayar kan. Tapi tak ingat lah tahun berapa. Tapi dia tak lama lah tayar tu. Baru lagi. Sekarang pun cantik lagi. Sampai sekarang kan. Kira bunga dia memang elok lah sebab sampai sekarang dah 4 tahun Tahun ketiga kan. Tahun ketiga kan. Oh kalau Keisha best ke buat jalan jauh? Amar tak ada pengalaman. Pernah drive ke? Pernah drive. Rasa nak terbang tak tapi tapi boleh je nak jalan jauh. Boleh je lah jalan. Tapi ni depends juga Keisha jenis macam mana. Ada Keisha yang sisi dia tinggi juga kan. Ada yang rendah kan. Cuma lambat pick up. Tapi boleh je nak jalan jauh.
Boleh lah, cuma kena sabar je lah bawa. Dia tak boleh nak rempit sangat. So orang belakang kita pun kena sabar lah. Kalau rasa pressure orang belakang tunggu tu, berhentilah tepi. Bagi orang belakang lalu dulu. So kita pun ikut pace kita. Aduh. Oh, cakap pasal bawa kereta ni kan. Pernah tak macam accident ke? Macam biasa kalau kat Jepun ni orang dia biasa dengar kalau bawa kereta, accident, betul melibatkan orang lain, polis, dia macam jadi mendo lah. Ada tak pengalaman macam tu? Ada. Tapi bila accident, kat sini dia memang akan panggil polis. Tu bukan kerja yang mendo lah, first of all. Sebab peraturan dia memang akan panggil polis. Sekecil mana pun accident tu, even sekadar terhentak pintu pun, dia akan panggil polis. Bukan nak kata dia orang nak besarkan benda yang kecil kan. Tapi sebab tu memang prosedur dia kan. Tapi setakat ni Alhamdulillah, accident yang tak melibatkan nyawa dan tak melibatkan duit yang banyak lah. Rasanya tak melibatkan pun duit. Alhamdulillah setakat ni tak melibatkan duit lah. Melibatkan orang lain lah tapi. Melibatkan duit. Yang orang lain guna kereta kita, dia lah orang tu lah yang bayar. Kita tak bayar. Itu lah dia lah melibatkan duit. Tapi diri sendiri punya kena bayar ke apa semua tu tak ada lagi setakat ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma dia macam kalau dah melibatkan polis macam kena isi macam borang tukar, macam kena kontak orang Hokkien tukar, ada ke? Kontak Hokkien tu ada. Macam yang melibatkan duit ni ada orang lain bawa kereta. Orang lain yang bawakan kereta, lepas tu terjadi accident kan. Akan panggil polis. Lepas tu polis just ambil detail dengan paling-paling pun sayur kadu je kot sayur kadu kalau nak perlu syarikat kita ke apa semua benda-benda macam tu lah kan. Dokumen yang polis nak kan untuk dia buat report. Kita tak ada pun. Lepas tu kalau melibatkan apa-apa kerosakan untuk dua-dua belah pihak, itu yang melibatkan Hokkien. Sebab satu, kita gaijin limited kan. Kita nak mempertahankan diri kita limited dengan Nihongo ni apa semua kan. So itulah guna Hokkien sebenarnya. Hokkien tu yang akan gaduh dengan Hokkien sana. Sebab orang tu yang salah. Tapi sebab dua-dua kereta bergerak, so orang sana cakap dua-dua kena bayar. Sebab waktu turun tu, sebab orang lain yang langgan. So waktu kita pergi tu kan, orang tu sendiri mengaku, orang tu sendiri yang minta maaf semua kan. Dia kata memang dia yang salah kan. Dia punya kecuaian lah sepatutnya. Tapi bila melibatkan Hokkien, tiba-tiba Hokkien belah sana kata kita pun kena bayar sebab kereta kita pun bergerak. Tu memang betul lah Tashkan, tu memang rules pun kan. So dekat situlah kita akan explain dekat orang Hokkien, kata apa yang terjadi sebenarnya. Lepas tu orang Hokkien tu akan fight lah untuk kita kan. Dan keka ni aku tak silap time tu, dua-dua kena bayar tapi berat kepada dia lah. Dia lebih. Dia nak minta half-half tapi tak lah. Sebab dia silap ke dia, so dia dapat macam 6-4 je kan, ke 7-3 je. Function juga kat Aisyah Hokkien ni kan? Function. Takkanlah saja dia ambil duit kita kan. Tapi ada pilihan juga kan. Hokkien ada pilihan dalam banyak-banyak Hokkien, dalam banyak-banyak komoku tu kan. Ada yang minta peguam. Mula-mula bila first nak beli Hokkien macam terfikir kan, sokong adik kan, perlu kan peguam kan. Tapi bila jadi macam tu, memang Tashkan bila nak jadi macam kita tahu kita tak salah kan, tapi sebab benda-benda macam tu kan kita kena fight kan. So sebab tu lah kot ada option untuk ada peguam juga macam tu. Tapi tak pernah lah, personally tak pernah ambil yang Hokkien yang perlu peguam. Sebab macam mesti lagi mahal kan, mesti lebih daripada 10 mang kalau ambil peguam ni. Naruhodo. Okay. Pasal tayar, pasal tayar pula. Pasal kereta kan. Sekarang guna tak dashcam yang untuk? Tak, tu bahaya tu. Dia tak guna. Tak ada guna lah. Tak ada terasa nak cari guna ke? Terfikir juga kan, tapi tak cari sampai sekarang. Ada kereta yang dah terus ada kan. Macam ramai je rasanya yang orang keliling yang beli kereta cukup pun dah terus ada dashcam. Kalau tak, guna je lah kamera kita, letak je dekat situ kan. Tapi diri sendiri punya lah kan, dia tak jido. Kalau dashcam tu dia jido kan.
Betul lah. So macam saya terfikir ke nak cari dashcam ni perlu ke tak, tapi macam tu je lah. Dia terfikir je lah. Tak cari juga. So macam kalau macam perlu kan, kalau macam tu ada accident ke apa kan, takut. Bergunalah, kita boleh jadi bukti kan. So yang bukti kita tu kan. Okay. So kiranya kalau Amar sekarang berjalan memang tak guna public transport lah, naik kereta je. Tapi yang jauh-jauh macam ke Tokyo tu naiklah public. Tu naik public lah still. Kalau setakat sekitar sini naik kereta sekarang. Naik kereta lah. Apa kalau minyak macam ni? Minyak kalau biasa isi seminggu sekali ke macam mana? Saya isi sebulan sekali, mantap terus. Dan kereta tu memang safe untuk sebulan punya bun. Wow. Macam dia macam kereta fit lah. Kereta fit pun jimat minyak juga kan. Dia macam tu juga lah. Tapi Amar kira selalu berjalan ke tak? Macam setiap weekend berjalan? Ataupun sebab boleh tahan sebulan kan? Sebab berjalan. Berjalan je. Cuma ni lah kan. Bergilir lah. Macam minggu ni kereta kita. Seminggu depan kereta kawan pula. Macam tu. Cik Amal pakai kereta apa? Mungkin jangan lambat sikit. Mitsubishi Corto. Tu rasa. Corto Plus. Cord Plus. Jimat minyak lah, sebab saya guna Fit. Tapi taklah sampai sebulan Dia macam kalau tak berjalan 3 minggu lah tahan. Oh ya? Kalau berjalan tu juga. Kalau macam pergi sampai Shinai ke, jauh daripada Shinai sikit ke, dia macam jadi kurang lah. Dia tak sampai sebulan lah. Tak pernah sampai sebulan. Pergi Kaisha naik kereta? Pergi Kaisha naik kereta. Tapi sama je. Pergi Kaisha naik kereta juga. Itulah tu. Dia macam wow. Nak tukar kereta lah macam ni. Tapi sampai lah sebulan sekali. Murah lah. Kalau sebulan ataupun beberapa hari before sebulan macam tu lah. Kalau mantang berapa cik? Nak tahu juga berapa. Packing minyak mahal je. Packing minyak mahal kan. Tapi minggu ni murah sikit. Minggu ni 150 je. Sebelum minggu ni murah. Dan dia murah lah, kita dah isi penuh. So macam So kalau macam dietnya berapa? Yongke Gosen je dah. Yongke Gosen. Kenapa murah juga? Ya je, sama macam Fit. Kereta ni memang kita orang survey. Fit macam Rokusen. Fit sampai Rokusen sampai. Adalah. Ni Gosen lebih lah kot. Okay. Gosen lebih. Macam tu lah lebih kurang. Rasa nak tukar kereta macam ni. Tapi CC je sama je. Macam Fit pun 1.3 ni kereta ni pun 1.3 juga. Itu tahun baru? 2007. Taklah baru sangat kan? Tak ada baru sangat. Ada tanya berapa liter kalau mantang? Tak tahu pula yang tu. Sebab kalau macam Fit dalam 35 kan tak sampai 40 lah, 35-34 mang pula liter. Mungkin lebih kurang kan. Lebih kurang kan. Tu tak tengok pula, tengok duit je. Sebab biasanya kalau nak compare, duit tak boleh jadi compare sebab nak tahu berapa sebab nak tahu berapa isi. Sebab sebelum ni guna stream. Kalau stream 42, 43 sebab dia besar kan. Tapi itulah so macam jimat juga kereta ni. Dia kena tengok jenis kereta juga kot betul lah kan. So macam kena kalau orang survey banyak. So kalau orang yang nak cari kereta ni, tengoklah apa yang awak nak. Macam nak tengok tahun dia baru ke, nak jimat minyak. So macam ni kod ni antara yang jimat minyak lah kot selain Fit. Sebab kalau even dekat Hiroshima ni pun yang saya tahu berapa orang, 5 kereta. Dah semua Fit. Semua Fit. Fit memang sangat. Memang kegemaran orang Malaysia. Yes, so macam kalau aku mana-mana, kalau pergi jalan ramai-ramai kan, so macam banyak gila, ramai lah yang guna Fit. So macam dia compact kan, so senang bawa kan. Lebar dia sama ke macam quad sama ke lebar dia macam Fit? Quad macam Fit tapi dia ada blind spot orang panggil. Dia ada blind spot. Dekat. Dia ada certain blind spot lah. Dia sama je. Kalau bawa Fit dulu pun rasa macam sama, lebih kurang. Lebih kurang je lah. Dia punya luas seat belakang pun lebih kurang je lah.
Aduh, menarik. So kalau ada orang bawa kereta kita pun macam tahulah ada certain blind spot yang memang tak nampak. Okay. So kalau macam kadang-kadang ada owner kereta, dia macam jenis yang kisah kalau orang bawa kereta dia ke apa kan. So macam kalau Amar sendiri okey je lah. Okey je lah untuk orang lain bawa. Okey je. Tak ada masalah. Bawa je. Tak ada masalah. Percaya je lah. Okey je. Lagi suka kalau orang bawa sebab kita nak encourage dia bawa. Sebab ada orang dia ada lesen tapi dia takut nak bawa kan. Betul. So, macam bawa je tak apa. Slow pun tak apa, bawa 50 pun tak apa, bawa je. Bawa je kan. Asalkan dia dapat courage untuk bawa kereta dia. Mungkin dia boleh beli kereta dia sendiri lepas tu kan. Betul-betul ada soalan daripada Nia. Kalau beli cukur kereta better beli berapa miles ke bawah? Mileage ke Itu tengok mileage berapa? Itu tak kuasi lah kan. Tapi sebab saya tengok tahun kereta. Tapi mileage pun tak sekan kena tengok. Mungkin bawah Yakumang tak. Jumang macam sikit sangat Jumang kan Jumang? Jumang Jumang. Jumang ke Yakumang? Jumang Jumang Kalau bawah Jumang maknanya tak guna sangat kereta tu. Tak berjalan sangat kan. Jumang kot lah Jumang kot kalau macam kalau saya kalau cari kereta saya cari yang bawah Jumang lah. So lepas tu bawah Jumang lah. Sebab biasa kalau kereta orang jual Nadamang, Kumang so name tu kan. Bawah Jumang tu. Bawah Jumang kan. Lepas tu dengan apa dia punya? Dia punya tahun dia kalau lebih 10 tahun yang kalau macam dia punya Hoken Shaken dia naik ke tak dia? Shazi dia naik. Kan macam beza kalau tu macam pernah dengar tapi tak kuasi juga pasal tu. Tu ada macam tapi kalau nak beli kereta pun yang kena tengok tahun kereta tu lah. Kan dia tengok tahun sebab kereta. Dia efek juga. Efek Hoken pun efek. Shaken pun efek juga rasanya. Betul lah kan. Sebab tak silap dia macam kalau buat Shaken tu kalau lebih 10 tahun dia macam ada bayar tambah. Ada nama Shorwi tu. Dia tahu. Tapi ada lah. Kan, tapi tak kuasi lah. Itulah tu tak ingat yang tu ada. Tak silap ada kat tu. So lebih 10. Okay. 10 tahun Mungkin tu sebab dia akan tambah dekat Shaken tu. Okay, so daripada saya dah tak ada soalan. Ada tak siapa-siapa yang rasa nak tahu lagi pasal kereta ni? Boleh tanya soalan. Kalau nak bercakap pun boleh cakap juga. Okay. So just macam interest lah. Just nak tahu kalau Amar pernah paling jauh bawa berapa lama? Sebenarnya dengan kereta tu. Maksudnya teori ke berapa jam ke? Tak kisah kereta apa kan. Tapi rasa paling lama pernah drive 8 jam. Pergi mana tu? Kat Nazawa ke port nak hantar kereta balik Malaysia. Port kat mana? Hantar port Yokohama. 8 jam ke Kanazawa ke Yokohama? Tak ingat berapa. Paling jauh tu lah Kanazawa Yokohama, Saitama Kanazawa Akita, Kanazawa Osaka, Kanazawa Nagoya, Kanazawa Hiroshima. Rasanya Kanazawa Hiroshima paling jauh tu. Lah. Kan? Kanazawa Hiroshima paling jauh. Sebab hari tu pernah drive daripada Nagano ke Hiroshima. Jalan pergi sampai sana lah. So macam jauh lah masa tu rasanya. Jauh? Bawa? Okay, jauh. Jauh lah. Masa tu driver seorang lah. So betul lah. Jauh. Nagano Hiroshima. Nagano ke bawah Hakuba. Area situ lah. Jauh kan? Hakuba kan area Hakuba situ. Okay. Soalan. Amar dah goal ke license? Dah goal. Wah, bestnya. Baru goal tahun ni. Wah, kalau nak goal tak boleh ada accident dalam 5 tahun Wah, tu tak tahu tapi tak ada accident lah So berapa tahun dah license sekarang? 5 lah. 5 2016. 6 tahun 2016 5 lah. Okay, sorry. 5. Okay, 5 tahun. Wah, bestnya. Dah goal. Lepas tu, Alhamdulillah tak kena
Accident yang macam tadi lah. Accident just yang tak melibatkan nyawa dan tak melibatkan duit. Dan saman salah parking sekali. Itu je. Ada saman tapi still boleh dapat gold juga. Sebab saman tu saman parking kan, dia macam tak dia tak tolak point. Macam tu. Okay. Dia Maksudnya function. Maksudnya bagus maksudnya lah. kalau kita tahu benda-benda yang kena tolak point lah, kita elakkan lah. Betul. Maksudnya Amal bawa drive dengan speed jagalah. Speed jaga. Tak boleh lah undang diri sendiri kan. Tak meyakinkan jawapan. Tapi tak, macam kalau dekat highway ke, kan selalu orang kena dekat highway. So macam kat highway kita tahu ada speed trap kan. Time ada speed trap tu kita slow lah. Dan lepas tu kita laju lah. Macam tu je. Biasa jangan lama dekat lane kanan. Macam benda point-point yang curi tu kita jaga. Tapi yang lain tu bawa macam biasa. Okay, saya nak minta goal jugalah sebab saya pun baru dapat blue tahun ni. Blue. Mada baru 3 tahun. Blue 3 tahun. Blue 3 tahun kan? 2 tahun kot. Blue 2 tahun. Tak sampai 3 tahun lagi rasa drive. Green 2 Green tak tahu. Green memang awal-awal tu dapat green. Setahun. Setahun maksudnya. Green. Dia daripada green ke blue. Ke 2 tahun. Green ke blue 2 tahun? Hana. Kalau tak silap. Saya tak ingat lah. Gurai. 2 ke 3 lah. Macam tu lah. Tapi akhirlah kita target goal lah. Lepas ni jom ramai-ramai kita target goal. Boleh. Okay. So macam dah 10 suku. 10 suku. Okay. Thank you. Sebelum thank you tu, ada tak in conclusion yang Amal nak sampaikan dekat orang-orang yang ada kereta ataupun yang rasa nak beli kereta? Any last advice? Last advice. Macam kereta orang akan tengok as a commitment kan. Macam betul lah kan, dia as a commitment juga kan. Kita kena jaga dia, kita kena bayar dia. And paling penting kalau orang tanya patut ke tak beli kereta, kalau rasa kita akan guna dan kita perlu untuk ada kereta, belilah kan. Tapi kalau rasa macam just beli kereta sebab orang lain ada kereta atau sebab dah ada lesen so nak beli kereta, kena fikir dulu kot lah kan. Sebab banyak je yang kita dengar kes orang Malaysia yang macam-macam kan. Kita tak nak benda tu jadi. So kalau contoh nak beli kereta, contohlah jaga kereta dan contohlah guna kereta yang baik kan. Dan contohlah bawa kereta dengan baik. Sebab kita pun bawa nama Malaysia juga kan. Tak ada apa sangat korang nak cakap. Tapi janganlah takut beli kereta. Boleh je nak beli kereta. Okay, betul sangat. Betul. Kita jaga nama Malaysia tu penting tu. Jangan jadi road bully kan. Betul. Okay, thank you Amang untuk sharing malam ni. sangat banyaklah banyaklah apa info yang kita dapat kan. Saya pun yang dah ada kereta, tapi banyak lagi apa yang Amang cakap yang sangat membantu lah pasal Syakir tu Kash. Boleh pergi sendiri rupanya. Cuba kena rajin je. Banyak benda. So okay, thank you. Next, before kita ke quiz, kita ada soalan quiz untuk 2 orang pemenang malam ni yang berkaitan dengan Nayu apa Amal cakap. Tapi before that, saya jemput Kak Shana untuk sharing. So Kak Shana boleh buka video and share. Dapat nampak? Nampak tak? Nampak? Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear? Sebab tadi dengar apa sekat-sekat tadi. Sekarang okay? Sekarang okay. Saya dengar okay. Okay, so hari ni nak share sikit untuk yang rasa macam ramai yang dengar pernah join banyak kali dah Kauri kan. So
kalau kau ni kan kita nak berkongsi, nak menjadi kawan kepada penjual minyak wangi kan. Maksudnya kita nak sama-sama mewangikan masing-masing kan. So hari ni nak share something yang related dengan, dia mungkin isu kat Malaysia tapi kita boleh dapat apa pengajaran lah juga daripada situ kan. Tahu tak apa yang disambut oleh Satu Dunia pada 3 Disember baru-baru ni? Apa yang disambut? Apa hari OKU. Kita macam tak biasa kita dengar kan, sebab betul ni ya, segoi. So hari OKU antarabangsa disambut pada 3 Disember. So kita macam biasalah kan, dia bukanlah hari yang macam apa hari wanita ke, so dia tak famous lah hari OKU ni kan. So hari ni nak share sikit lah pasal bukanlah pasal OKU sangat, tapi macam mana kita nak melihat orang yang berbeza dengan kita, orang yang berbeza dari segi macam kita kan, kita bila kita duduk Jepun ni, kita dah jadi orang yang minoriti kan, yang berbeza. Kita mungkin tak ada kurang upaya dari segi apa fizikal, maksudnya kita boleh kerja, kita boleh jalan, boleh makan, tapi kalau kita menganggap kekurangan upaya kita dalam Nihongo, kita kurang upaya OKU Nihongo lah kan, maksudnya kan, macam tadi kan cakap, kalau nak bergaduh aksiden, kita macam susahnya macam nak membela diri sendiri kan, macam kalau nak bergaduh. Before ni pun pernah dengar lah, kalau orang Malaysian yang aksiden macam susah nak menegakkan kebenaran yang kita tak salah kan, disebabkan limitation bahasa kita kan. So nak share sikit lah definition OKU ni adalah orang yang tak ada ketiadaan upaya dalam jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual, panca indera, and dia disebabkan benda tu dia ada halangan untuk participate secara effectively dalam society. And menyentuh sedikit isu semasa, siapa aware isu pasal OKU baru-baru ni dekat Malaysia? Berita apa? Siapa baca berita? Tak tahu lah kat Twitter ada ke tak, tapi kat Facebook ada. TikTok patutnya ada sebab rasanya dia daripada TikTok. Orang kat toilet OKU. Ni bagus ni. Orang kat toilet AKU. Dia ada 2 kes. Kes yang pertama, ada rider perempuan, bicycle, cyclist perempuan. Dia rakam video, dia buat macam dia cacat sebab dia nak guna toilet OKU. So tak tengok pun video tu sebab rasa macam tak sanggup nak tengok, tapi baca berita, baca tulisan tu pun dah cukup menggambarkan apa yang dia buat. So dia melakonkan macam dia orang OKU sampai ada kawan dia rakam lah untuk cakap, sebab dia OKU dia boleh guna toilet tu. Tu satu kes. Lepas tu satu kes lagi, lelaki yang buat OKU juga sebab nak menggunakan parking OKU. Tapi yang second one yang parking OKU ni, dia ada counter back lah. Dia kata sebenarnya dia nak buat video awareness. Macam dia berlakon tu bukan sebab dia nak parking tu, tapi dia nak ajak semua orang jangan buat macam tu. Macam lah. Tapi tak apa, kita tak sentuh pasal tu. And menarik sangat. Siapa mungkin tak ramai yang kenal personality ni. Nama dia Ras Adiba. Ras Adiba ni dulu dia personality TV lah, TV3 saja, TV3 and TV7. Dia pernah baca berita. Lepas tu end up dia ada kemalangan. So sekarang dia pakai kursi roda. Dia OKU lah. Tapi sekarang dia adalah senator kat Dewan Negara. So dia mengkritik isu semasa ni. Dia cakap kita kena tak boleh layan OKU macam ni. Sebab satu hari nanti kita pun mungkin akan jadi OKU. Bila baca ayat tu rasa macam kita satu hari akan jadi OKU, rasa macam relatable tak? Kita tak pernah fikir kan dalam hidup kita satu hari kita akan jadi OKU. Siapalah yang akan fikir yang kita ni akan jadi OKU? Mesti kita rasa macam takkanlah, macam tu orang lain ke, orang yang lahir pada awal ke. Tapi bila fikir, kita tak tahu kan either kita ni jadi OKU time kita muda ni ke, sebab aksiden ke, na'udzubillah, ataupun ada sakit ke, ataupun bila kita tua kan, kalau umur kita panjang kita tua, kita jadi OKU kan sebab kita dah tak larat ke. Maksudnya ada arutedo, kita punya keupayaan tu akan berkurang berbanding kita setengah muda ni kan. So nak mengingatkan balik pada diri kita, kalau kita ingat ayat yang selalu orang quote bila pasal kita nak berkenalan dengan manusia ni, surah Hujurat ayat 13, dia sebut
Allah jadikan kita ni berpuak-puak untuk kita berkenalan. Dan orang yang paling baik antara kita bukannya mana-mana kaum ataupun puak, tetapi orang yang paling baik tu adalah orang yang lebih takwanya. Orang tu paling sugoi lah dekat mata Allah kan, orang yang paling tinggi takwa dia kan. And kalau kita ingat juga Rasulullah SAW pernah ada experience satu dengan orang yang kurang upaya. Siapa tahu? Dekat dalam Al-Quran kisah tu dicatatkan. Kisah yang quite famous. Dengan orang buta. Siapa tahu? Okay. Sahabat tu nama Abdullah bin Ibnu Maktum. Kalau ingat dalam surah Abasa kan. Dalam surah Abasa, surah tu ayat 10 ayat terawal kot dalam surah tu. Cerita dia, waktu tu Rasulullah tengah sembang dengan pembesar-pembesar Quraisy, tengah sembang dengan orang besar lah. Bayangkan macam Rasulullah tengah sembang dengan pemimpin-pemimpin Mekah waktu tu, tengah cuba berdakwah. Tapi tiba-tiba datang seorang buta ni, Abdullah bin Ibnu Maktum ni datang kat Rasulullah. Dia nak belajar juga, dia tak nampak Rasulullah tengah jumpa siapa. Cuma dia tahu Rasulullah dekat situ. So dia nak belajar pasal Islam lah, nak minta Rasulullah ajar dia. So dia pun datang kat Rasulullah. So Rasulullah bila nampak dia, Rasulullah buat bodoh je. Rasulullah macam, alah nantilah, macam aku tengah cakap dengan pembesar Mekah ni kan. So Rasulullah memalingkan muka. So bila Rasulullah buat macam tu, Allah turunkan ayat surah Abasa ni 1-10 menegur Rasulullah secara direct waktu tu. Rasulullah kata, kenapa engkau memalingkan muka engkau kepada orang yang nak menyucikan diri dia? Mungkin dia lebih baik daripada orang-orang yang pembesar Mekah tu. Sebab bila kita ingat ni, Rasulullah macam eager lah nak support daripada pembesar Mekah kan. Sebab kalau pembesar tu peluk Islam, mestilah orang bawah dia pun peluk Islam kan. So Rasulullah macam bayangkan kan, kisah yang ditegur tu sampai kiamat orang akan baca kan. Betapa akhlak terhadap orang kurang upaya tu sangat ditekankan kan. Sampaikan Allah sebut dalam Quran kan, dengan sangat jelas kan, menegur Rasulullah kan. So kita pun kena memandang kan, macam satu memandang kita sendiri akan mungkin satu hari menjadi orang kurang upaya, ataupun siapa-siapa yang mungkin ada orang terdekat, mak, ayah, adik-beradik, saudara ke, orang-orang yang kawan-kawan yang kita kenal yang kurang upaya. Kita sebagai guardian dekat Nihon ni lagi patut memahami macam mana perasaan tu menjadi orang berbeza tu. So sebagai end note kita pada malam ni, apa yang kita boleh buat kat Nihon kan, untuk menyantuni orang-orang OKU ni. Contohnya kalau dekat Nihon ni kita perasan dia ada priority seat kan. And priority seat ni bukan sekadar untuk orang kurang upaya yang kurang tak boleh jalan ke dan sebagainya, ataupun buta ke, tapi dia juga untuk orang pregnant, orang yang ada anak kecil, orang tua. So kalau kita naik public transport, make sure kita ni adalah antara orang yang alert. So, selalu kita tengok orang Nihonjin kadang-kadang dia tak ada, ramai yang tak pandang kan. Dia akan duduk bawah je tengok ketai. So kita alert lah. Kita cuba jadi tunjukkan akhlak Islam, kita alert dengan keperluan orang-orang macam tu. Walaupun orang kata, alah nanti aku bangun dia tak nak duduk pula. Kan ada dengan orang tua macam, dah jom dia. Macam yang kaku yang kuat je kan. Tapi dia tolak tu tak apalah kan. Tapi kita kena jalankan tanggungjawab untuk offer juga kan. Itu satu. Yang satu lagi yang mungkin kita as owner mungkin ada ramai yang pernah menggunakan toilet yang dari demo toilet tu. Macam semua orang boleh guna toilet tu kan. Macam dia tak, macam kalau kat Malaysia dia memang toilet OKU. Tapi kalau kat Nihon kan dia macam tulis dari demo toilet kan. Macam kadang-kadang dia letak simbol lah kan, macam siapa-siapa pun boleh guna, and kalau ada orang ada keperluan pun boleh guna kan? Yang pregnant ke, ada anak ke, orang tua ke, ataupun OKU. So kalau let's say kalau kita perlu juga menggunakan toilet tu, make sure kita ni tak take too much time lah dekat dalam toilet tu. Jangan nak bersolek lah apa pula kan. Maksudnya settlekan urusan cepat-cepat, jangan keluar kan. And kalau nampak orang yang dah lah kat tempat tu beratur panjang, janganlah pula kita masuk. Tak apalah kat sini tak ada tempat beratur, masuk lah. Maksudnya avoid lah guna pada waktu yang kita tak memerlukan. So tu je lah. So semoga kita akan jadi orang yang lebih prihatin lah kan kepada Fuji Yunahito. Kalau kat Nihon dia panggil Fuji Yunahito. Okay, so tu je lah sharing untuk malam ni. Thank you. Thank you Kak Shana for the sharing. Okay, so kita sama-sama take note and ambil iktibar daripada cerita Kak Shana.